kekeliruan. Contohnya, dia macam syok, betul ke tidak dia cakap ni. Dia jaga mak ataupun jaga ayah. Dia kata, ayah mak dah bagi kat aku rumah ni. Masa hidup dah bagi dah. Kalau berlaku kekeliruan dalam kalangan waris, perbincangan dengan penerima hibah jalan terbaik. Kena bincang. Berlaku di Taman Meru ni lah, tuan-tuan menteri Allah. Tak tahu kat mana lah. Cuma saya boleh cerita pada tuan-tuan di Taman Meru lah. Ada seorang hamba Allah ni, dia ada 6 orang anak. Ya, mungkin saya pernah cerita juga kisah 6 jahanam ni. Anak 6 jahanam. Minta maaf lah marah orang Meru. Bagaimana anak ni? Dia 7 beradik. Cuma 6 orang ni tak baik dengan ayah dia. Tak baik sangat dengan ayah. Jadi ayah ni telah hibahkan rumah tu kepada seorang anak dia. Anak yang jaga dia lah. Jadi menyebabkan 6 orang anak yang tak pernah bersepakat ni, tiba-tiba buat satu pakatan, pergi serang adik tu. Dia kata, kenapa kamu yang dapat rumah ni? Dia pun kata, sebab aku jaga ayah lah. Mungkin kau begitulah jawapannya. Ataupun ayah bagi kat aku lah. Ikut dia lah nak bagi. Cuma Allah SWT, 6 orang ni pergi torture ayah tu. Dia pergi ceramah kat ayah tu. Seorang anak yang sulung tu, profession dia sebagai seorang peguam. Cakap dengan ayah. Siap rakam lagi. Rakam lagi dengan ayah tersebut. Dan sekali ayah tu kata, tak apalah, kalau begitu, ayah tarik balik hibah tadi. Hibah ayah dan ibu kepada anak memang boleh tarik balik. Bila-bila masa. Selagi mana harta tu masih lagi milik anak. Sedangkan nama tu dah tukar dah, pejabat tanah tukar nama dah. Rumah tu, tanah tu, nama anak dia. Maka ketika tu hadirin Allah SWT, anak tadi balik. Adik-adik dia tunjuklah rakaman tadi yang bawa ayah tarik balik hibah. Dia kata, saya tak kisah ustaz. Dia mau nak ambil, tak apa, saya tak kisah. Cuma, dalam tempoh begitu, dalam tempoh 2 minggu sebelum ayah dia mati, ayah dia panggil dia balik. Dia kata, kamu dah tukar belum nama ayah? Nama-nama kamu pada nama ayah? Belum lagi ayah. Dia kata, kalau gitu, kamu ambil kamu lah. Tak payah tukar. Tadi tarik balik, bagi balik. Jadi kes tu tak tahu, kes macam mana. Sebab dia pernah jumpa dengan saya, waktu saya duduk di gerbang Meru itu. Sampai 2 jam datang, cakap benda ni, menangis-nangis dan sebagainya. Cuma saya sebut pada dia, wahai kak, dia kata, kalau beginilah kaedah dia sampai berbalak macam ni, sebaiknya serah balik. Walaupun itu hak kak. Tapi kalau dapat kasih sayang daripada adik-beradik, serah balik dan faraidkan. Serah balik. Tapi kalau kak rasa nak tanah tersebut dan tak nak dah adik-beradik, silakan ambil. Itu hak kak. Patut tahu apa jawapan dia. Saya tak tahu. Betul Allah SWT. Tapi saya bagi nasihat gitulah. Kalau beginilah kaedah dia, bagi balik dan faraidkan. Agar walaupun kita dapat sikit ataupun tak puas hati, asalkan tuan-tuan mati Allah, selamatlah ayah kita tidak menghadapi apa-apa fitnah dalam kubur tersebut sebab tersalah bagi dan sebagainya. Tapi bagi saya, sisi saya atau pandangan saya yang kedil ni, saya sebut hibah itu sah dah sebab dia telah terjadi dan dia bagi ada reason dia sebab anak tu cara pada dia. Anak lain tak kisah langsung, balik jarang-jarang, balik pun tak duduk rumah. Cari mana-mana hotel bajet tepi tu, nak duduk hotel. Walaupun tak ada akaun tak apa, asalkan hotel. Tak nak duduk dengan ayah, mana tak nak kisah pun ayah. Tapi lambat harta nombor wahid dia kisahkan mati Allah SWT. Tu orang di sinilah pengajaran pada kita mati Allah SWT. Kalau kita buat gitu pada orang tua kita, kelak anak-anak kita akan buat gitu, lebih lagi dia akan buat pada kita. Tapi kalau pernah terbuat, istighfar banyak-banyak kepada Allah SWT, serahkan kembali kepada orang yang berhak dah hak tersebut. Soalan ke-20. Bagaimanakah cara yang paling baik untuk seorang itu melakukan hibah? Jalan yang terbaik seorang yang ingin melakukan hibah dengan cara memindah milik yang sah atas nama orang yang dihibahkan. Saya sebut tadi sekali lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan hadirin mati Allah SWT buat hibah pada anak-anak, kita boleh ambil balik. Cuma ambil balik tu kena ada sebab dia lah. Kena ada sebab dia. Anak pakai kereta kita buat berlumba contoh, kita boleh ambil balik. Dari sudut Islam, sah. Cuma yang terbaik kalau kita nak bagi hibah, itulah kita tukar terus hak milik. Kalau pergi jabat tanah untuk urusan tanah dan sebagainya, JPJ untuk urusan kenderaan dan sebagainya. Kena tukar terus. Baik. Ada juga kes berlaku di Melaka. Jutawan fakir tajuknya. Boleh google lepas ni. Jutawan fakir. Dia jutawan tapi jadi fakir. Dia ada harta lebih 7 juta. Dia ada sesai minyak. Dia ada juga
kandang ayam, ternakan ayam dan sebagainya. Dia bagi awal-awal pada anak-anak. Anak ni semua tenang dia keluar. Tak cara semua pada dia. 1 sen pun tak ada. Pergi isi minyak pun kena bayar. Punya jahat anak-anak ni. Dan sekali orang tu jadi jutawan fakir. Tajuk berita, jutawan fakir. Sebab tersilap, tak kenal anak dia sendiri. Dia dah bagi belaka, akhirnya anak tendang. Ini bukan cerita sinetron, cerita betul. Yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada orang yang jenis, macam tu anak-anak. Ingat, buat gitu, anak-anak koma lebih teruk akan buat pada kamu nanti. Betul. Kalau tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ke-21. Tapi dari sudut hukum, pakcik tu boleh kita tuntut balik. Dari sudut syarak boleh. Tapi anak mesti bijak lah. Mesti dia akan guna sivil pula. Sivil langsung tak boleh lah. Tapi dari sudut syarak, dia benarkan untuk ambil balik. Soalan ke-21. Bolehkah sesuatu dihibahkan diambil kembali oleh orang yang beri hibah? Mengikut kitab fiqh Al-Kitab was Sunnah karangan Dr. Amir Abdul Aziz ada menyatakan bahawa menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Az-Zahiriyah, mereka berpendapat bahawa hibah yang telah sempurna akadnya adalah merupakan pemilikan yang sepenuhnya, maka tidak harus menarik balik hibah, melainkan hibah bapa kepada anaknya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi satu pemberian kemudian minta kembali kecuali bapa yang meminta semula apa yang telah diberikan kepada anaknya. La yahillu li ahadin an yu'tiya atiyah. Dia tak halal bagi seorang tu bagi hadiah kemudian diminta balik kecuali bapa yang bagi pada anak dan dia ambil balik. Hadis ini menurut Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid. Dari sudut kefahaman hadis ini, sesungguhnya maksud bapa dalam hadis ini termasuk juga ibu, kerana kedua-duanya lah dikira salah seorang daripada ibu bapa. Apabila bapa harus menarik balik pemberian yang diberikan kepada anaknya, maka ibu juga berhak menarik balik pemberian tersebut. Ini adalah disebabkan tidak terdapat sebarang perbezaan antara keduanya sebagai ibu bapa kepada anak mereka. Jadi kalau mak pun dah bagi, boleh ambil balik daripada anak kita. Boleh ambil balik. Itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada seorang lelaki tu mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya mari rumah saya. Semuanya dia ambil. Itu dia ambil. Tak minta izin langsung. Ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Maka Nabi kata apa kat dia? Anta, you, wa maluka, dan harta kamu li abika, untuk bapak kamu. Mu sendiri itu untuk bapak kamu, harta kamu pun untuk bapak kamu. Mak bapak nak ambil harta anak dia, silakan ambil. Bukan suruh saya rompak, bukan mana rompak. Maknanya boleh ambil. Tak minta izin pun tak apa. Tapi kita bagi adab, mak makan sikit boleh, kita minta. Tak minta pun tak apa. Itu adab dia. Itu dari sudut akhlak ataupun dari sudut kita sebut sebagai fiqahnya, tak ada masalah nak ambil. Nak bagi rumah anak kita bila-bila masa, silakan. Cuma kita maklumkan, kita khabar sepatah. Takut anak-anak ada tengah COVID-19 ke sebagainya, influenza teruk sekarang ni, supaya kita tak datang. Tu lainlah dari sudut adab. Cuma kita sebut tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala boleh mak bapak tarik balik pemberian kepada anak-anak dia dengan sebab-sebab tertentu. Perkara ini berlaku kebiasaannya sekiranya ibu bapa merasakan pemberian hibah kepada salah seorang anaknya itu akan menyebabkan berlakunya ketidakadilan kepada anak-anak yang lain dan wujudnya maslahat-maslahat yang lain. Dia kata mungkin sebab aku bagi ini, jadi balah adik-beradik kamu, mak ambil balik. Jadi anak tak boleh bantah. Walaupun dari sudut hati boleh bantah, cuma dari sudut hukum tak boleh bantah. Dari sudut syarak. Itu hak mak ayah dia. Baik, soalan ke-22. Adakah terdapat syarat tertentu yang membolehkan ibu bapa menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anak mereka? Terdapat syarat yang akan membolehkan ibu bapa menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anak mereka, iaitu harta atau barang yang telah dihibahkan masih menjadi milik anak yang menerima hibah. Sekiranya harta atau barang yang dihibah itu telah menjadi milik orang lain, sama ada dijual, diwakafkan atau dihibahkan, dan telah berlaku qabad. Qabad ni telah berlaku pindah milik lah penerimaan tersebut, maka ibu bapa tidak harus menarik balik kembali hibahnya. Dia dah bagi anak dia tanah, anak pun pergi jual tanah pada orang lain. Tak,
Maka bila mana dia nak ambil balik, tanah tu nama orang lain, tak boleh diambil dah. Itu syarat yang syarak tetapkan. Ini ditetapkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, sekiranya anak menggadaikan harta atau barang itu kepada pihak lain, maka ibu bapa tidak boleh mengambil kembali pemberiannya itu sehinggalah anak menyelesaikan masalah pergadaian dan memiliki harta atau barang tersebut. Kerana sekiranya ibu atau bapa mengambil kembali harta atau barang dalam keadaan ianya sedang digadaikan, maka ia akan memberi mudarat kepada pemiutang. Maka Islam melarang dalam perkara yang mendatangkan mudarat kepada orang lain. Dia pergi ke Ar-Rahnu. Ar-Rahnu dekat mana Ar-Rahnu? Banyak Ar-Rahnu. Saya biasa pergi Ar-Rahnu tu biasa sangat. Tak, duit tak ada kita gada. Tak, contoh dululah. Sekarang pun nak pakai juga duit ni. Tapi tak ada lah kita kerak ke sana. Cuma Ar-Rahnu tidak menjadi satu keaiban. Sebab tu harta kita. Yang jadi aib, kita rampas duit orang, curi duit orang, itu aib. Nak. Kita pergi gadai, tak boleh tutup muka lah. Nak tunjuk muka pun tak apa. Dan orang tak boleh marah sebab Ar-Rahnu sekarang boleh buat perniagaan dah sekarang. Tak. Beli mah, gada. Ada kaedah lah, saya pun tak reti nak ajar tuan-tuan. Cuma ada orang buat bisnes macam tu. Beli emas, dapat emas, dia gada. Dapat duit, dia beli emas pula, dia gada. Macam tu kaedah, saya tak reti nak cerita. Cuma ada kaedah. Nak sebut dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang pergi Ar-Rahnu ni orang papa gedana. Kadang orang nak pakai duit urgent dan sebagainya. Itu kaedah dia. Cuma bila mana anak kita pergi gadai, gantai emas kita dah bagi kat dia. Kita pergi ke Ar-Rahnu, kita kata mana emas saya nak ambil balik. Tak boleh makcik. Kena bayar dulu ke Ar-Rahnu tu, baru boleh ambil balik. Kalau ambil gitu, dicas merompak Ar-Rahnu pula. Nah, tak boleh. Soalan ke-23. Ni kita panggil hibah marad al-maut yang saya sebut tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan hibah pada masa marad al-maut? Perkataan marad al-maut bermaksud sakit yang boleh menyebabkan kematian. Dalam perkara 1595 majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, istilah marad al-maut bermaksud sakit yang kebanyakannya membawa kepada kematian, di mana sakit itu boleh melemahkan orang sakit daripada melihat kepentingan di luar rumahnya jika dia seorang laki-laki, mana tak boleh kerja, tak boleh bergerak ke sana ke sini, dan melemahkannya daripada melihat maslahat dalam rumahnya jika dia seorang perempuan. Maksudnya sama, tak boleh buat apa-apa dah. Duduk atas katil je, tak sakit yang amat sangat. Tak. Pesakit itu mati dalam keadaan demikian sebelum berlalu 1 tahun masa. 1 tahun sama ada dia terlantar di atas tilam atau sebaliknya. Sekiranya keadaan sakit tersebut berterusan dan berlalu masa 1 tahun, maka hukumnya sama seperti orang sihat. Ni kita nak kisahkan sakit yang dalam tempoh setahun dia mati. Dalam tempoh setahun tu dia pernah buat wasiat ataupun dia pernah hibah sesuatu benda kepada anak ataupun seseorang. Baik. Dalam definisi di atas, perkataan marad al-maut mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, sesuatu penyakit itu menyebabkan kematian. Sakit apa? Ikut tuan-tuan lah. Sakit jantung ke, sakit hati ke, paru-paru ke dan sebagainya, yang menyebabkan kematian. Yang kedua, kematian diakibatkan oleh sesuatu penyakit itu berlaku dalam masa 1 tahun atau selepas masa 1 tahun dalam keadaan penyakit bertambah berat. Yang ketiga, sesuatu penyakit itu boleh melupakan dan melalaikan seseorang pesakit daripada kepentingan yang bersifat keduniaan. Tak jumpa dah. Surah pun tak mari, masjid pun tak mari, apatah lagi ke pasar malam, tak jumpa dah dia. Sakit amat sangat. Seorang sakit gitulah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Macam arwah mak saya, sakit dia. Sebab dia sakit lama dah. Sejak saya kecil lagi dia sakit dah. Hidup makan ubat je. Ubat saja-saja. Kadang sebulan sekali dia ajak saya naik bas pergi ke Bandar Kuantan. Pergi klinik apa? Klinik tua nama dia. Orang cek, doktor tu pun tua. Tapi sangat baik oleh doktor tu nak. Dia tahu kita orang susah, dia bagi obat. Dengan harga yang murah dan sebagainya, balik. Itulah kerjanya. Obat. Sampailah saat yang teruk pada tahun 98 tu lah, yang dia sakit. Saya bawa kepada kematian itu. Jadi maknanya, itu lebih pada setahun. Jadi kalau ada orang yang sakit, tiba-tiba sakit, serangan jantung contoh. Merosot penyakit, merosot sampai setahun dia mati. Dalam tempoh tersebut dia ada buat hibah. Itu kita panggil marad al-maut. Manakala hibah semasa marad al-maut ialah pemberian yang dibuat oleh seseorang yang sakit tenat yang boleh membawa kepada kematian. Dalam undang-undang Islam, pemberian itu melibatkan 2 jenis undang-undang
iaitu jenis hibah dan wasiat. Sekiranya pemberi hibah menemui ajal berikutan dengan lafaz pemberian itu, maka pemberian itu samalah seperti pemberian melalui wasiat dan tertakluk kepada hukum wasiat. Ingat ya? Dengar ni, tuan-tuan Allah SWT. Biasa kalau orang ada sakit, dia bercakap gitu. Mungkin ini pernah terjadi dalam keluarga kita. Perbetulkanlah kesilapan-kesilapan yang ada. Itu kena cerita betul-betul kepada pentadbir ataupun pegawai yang urus pusaka dan sebagainya. Gini-gini. Dan kalau dia tahu bab marad al-maut, dia akan ikut kaedah yang kita kata. Ni yang panggil teori. Pelaksanaannya waktu orang tu matilah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah pemberi hibah tu menemui ajal dengan lapas dia bagi tu, lepas dia bagi 2-3 hari, 2-3 bulan, dia mati. Tapi waktu tu dia sangat sakit tu. Maka tuan-tuan Allah, dia berkait dengan hukum wasiat nama dia. Kalau wasiat, pemberian tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta si mati. Yang kedua, pemberian itu tidak diberikan kepada waris kecuali waris-waris lain telah bersetuju. Sama dengan wasiat. Kalau ada, boleh kita kongsikan pada hari ini. Kalau ada lah kes macam tu, kalau ada boleh cover. Sama-sama kita ambil iktibar insyaAllah. Itu sebab kalau nak bagi hibah ni, biar waktu kita sihat. Dia lain dengan mati mengejut, tuan-tuan. Mati mengejut lain. Ni orang sakit, mati. Mati mengejut, contoh serangan jantung tiba-tiba, pak. Contoh semalam dia wasiat pada anak dia. Dia hibah. Mak, rumah ni ayah bagi kat kamu ya. Ayah sihat, main golf. Tak, potong rupuk, semua dia buat. Tengok esok mati ayah. Itu marad al-maut ke? Tak, itu bukan marad al-maut. Marad al-maut memang dia sakit. Dia sakit. Dalam tempoh tersebut, dia ada buat sesuatu, iaitu hibah kepada anak-anak dia. Itu panggil hibah marad al-maut. Sama juga macam accident. Itu panggil bukan marad al-maut. Itu tiba-tiba terjadi. Mati baghtah namanya. Mati mengejut. Kita minta jauh daripada mati begitulah, tuan-tuan macam Allah. Sebab kita tidak ada persediaan kadang-kadang. Tak ada persediaan dan sebagainya. Ada orang setuju sangat, dia kata, Ustaz, biarlah saya mati atas mimbar, Ustaz. Biar saya mati tengah semayang, Ustaz. Dan betul, itu nampak husnul khatimah dia. Tapi kalau kita mati yang ada anak-anak bersama kita, sempat kita sebut 2-3 patah perkataan pada mereka, itu lebih baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang setuju mati baghtah gitu. Tapi ada orang tak bersetujulah isu. Itu pandangan ulama kepada tentang isu tersebut. Walau bagaimanapun, jika pemberi hibah itu hidup, maka pemberian itu termasuk dalam hukum hibah dan tertakluk pula kepada hukum pemberian semasa hidup, iaitu penyerahan hak pemunyaan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Dia sakit jantung contoh. Sakit jantung, contohnya bulan Januari dia masuk IGN, buat bypass. Bulan Februari dia buat hibah. Dia kata, mak, ayah, abah bagi kamu rumah ni. Contoh. Februari, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Tak sampai Januari balik, dia mati dalam tempoh tersebut. Tak sampai setahun. Maka benda tu kita panggil. Dalam tempoh tu sakit semakin memberat. Sakit makin memberat dan dia mati tak sampai setahun. Maka itu dipanggil wasiat. Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil wasiat. Dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah juga telah menerangkan beberapa perkara yang berkait dengan hibah yang dibuat ketika marad al-maut. Antaranya, bila seseorang tidak mempunyai waris, menghibahkan semua hartanya kepada seseorang pada masa marad al-maut, kemudian pemberian itu diterima, maka hibah itu hukumnya sah. Dia ada pengecualian. Dia tak ada waris. Tak kahwin ke, tak ada adik-beradik, tak ada sanak saudara ke, sebatang kara dia ni, dia pun telah hibahkan kepada pengerusi masjid. Contohnya, harta dia. Itulah. Dia kena seorang pengerusi masjid. Sebab dia ni kaki masjid contoh. Ataupun Tok Siok, Tok Imam ke dia bagi seorang. Maka hibah tu sah. Walaupun mati, sehari selepas disebut hibah. Tak ada masalah. Termasuk. Anak akad termasuk lah. Ya boleh. Dia bukan waris kan. Faraid. Boleh. Anak angkat. Anak apa? Bapa, abang angkat, bapa angkat semua boleh. Yang kedua, bila seseorang suami menghibahkan semua hartanya kepada isterinya, atau sebaliknya, isteri bagi pada suami pada masa marad al-maut, dan hibah itu diterima, sedangkan mereka tidak mempunyai waris yang lain, maka hibah itu juga hukumnya sah. Hukumnya sah. Ini kalau yang tidak ada zuriat. Dan tak ada pula adik-beradik. Tak ada pula pakcik-pakcik. Tak ada. Anak pakcik pun tak ada. Cucu pakcik pun tak ada. Memang dua-dua sebatang kara. Allah SWT. Dan suami bagi kat isteri ataupun isteri bagi kat suami, hibah itu semasa marad al-maut, maka hukumnya sah.
Maka Baitul Mal tidak boleh campur tangan dalam harta peninggalannya. Baik, yang ketiga. Bila seseorang telah menghibahkan sesuatu harta kepada salah seorang daripada waris pada masa marat al-maut dan selepas kematiannya waris lain tidak bersetuju, maka hibah hukumnya tidak sah. Itu kena sedarlah. Dalam tempoh tersebut dia mati, maka hibah tersebut tidak sah. Dia bertukar menjadi wasiat tadi, seperti mana kita khabar tadi. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam isu hibah ni besar sebenarnya. Banyak kat luar sana orang buat produk hibah. Produk hibah ni boleh kita perkenalkan kepada masyarakat, cuma jangan condemn faraid. Dia kata nanti anak tuan dapat sikit ni, faraid dapat sikit dia ni, bawa hibah, buat hibah. Dia kata hibah dapat semua. Kalam dia tu kalimatul haq, kalimah yang betul. Yuridu bihal batil, tapi dia nak satu benda kebatilan. Kebatilan ni macam mana? Dia condemn faraid tadi. Dia kata anak dia akan dapat sikit. Macam tuan-tuan nak buat hibah, saya sebut dah banyak kali. Kita ada hibah takaful namanya. Hibah takaful, saya bukan wakil jangan salah faham. Saya tak buat, cuma saya ambil hibah takaful. Contoh saya ambil berapa? RM219 sebulan. Maka kalau saya meninggal dunia, isteri saya akan dapat RM350,000. Saya akan dapat RM350,000. Totally 100% dia akan dapat. Sebab saya letak dia sebagai penerima hibah. Ingat, waktu kita buat hibah takaful ada dua. Satu, penerima hibah. Tulisan tu Allah, lama tak jadi cikgu. Penerima hibah. Satu, wasi. Penerima hibah ni maknanya dia akan dapat 100% dapat ke dia. Ni pesan pada menantu-menanti tuan-tuan. Wasi ni maknanya penerima pemegang amanah. Kalau pemegang amanah, dia dapat RM350,000, dia bukan dapat ke dia? Dia kena faraid kan? Kena faraid. Ini telah di sudut hukum dekat Malaysia lah. Penguatkuasaan dia, kalau penerima hibah, 100% dia akan dapat. Kalau wasi saja kat situ, maka dia kena faraidkan duit tersebut. RM350,000, faraidkan. Jadi, waktu kita buat hibah takaful, jangan pula kita khabar kat dia, abang bagi kamu ni RM350,000. Kalau abang mati, nanti kamu dapat RM350,000, tolong bayar PT, PTN, tekun, tenok, semua tu. Itu bukan hibah. Itu sebut musibah tadi lah. Hibah ni tak perlu kita buat syarat. Kalau dapat ke dia lah. Sama dia nak kahwin lain ke, nak buat tu ke, nak buat ni, ikut dia. Kita mati dah waktu tu. Faham tak? Cuma jangan pula kita cerita bab hibah, kita kata kena buat hibah takaful ni tuan. Isteri tuan dapat sikit, nanti 1/8 je dapat. Tengok faraid, dia condemn faraid. Mu nak cerita bab takaful, ceritalah takaful. Bab faraid jangan condemn faraid. Jadi kita kena cerita. Kalau kita buat hibah takaful tuan-tuan, kena cerita gitulah. Nah, yang pertama faraid isteri tuan akan dapat. Cuma faraid ni kalau prosesnya agak lama sikit. Sebab nak pergi sana, pergi sini. Cuma kalau hibah takaful tempoh sebulan, boleh keluar lah duit tu. Yang ni lah boleh sponsor kehidupan isteri dan anak-anak kita dalam tempoh nak dapat faraid tu. Jangan pula kita kata, faraid ni lama tuan-tuan, 2 tahun baru dapat. Nipu dah situ. Tujuan nak jual hibah takaful. Tak boleh. Jadi hibah 3 Pernah juga kawan saya tawar, macam saya sekarang nak buat insya-Allah. Iaitu hibah macam mana? Kalau saya meninggal nanti, saya akan bagi pada Baitul Diyak 1 juta. 1 juta. Kawan saya kira itu kena carum 900 lebih. Tapi bukan duit saya ni. Sebab saya tak ada duit banyak ni, 900 lebih nak bagi sebulan tak? Mana Baitul Diyak akan mencarum, terutama letak satu nama. Jangan letak nama orang memang nak mati sangat dah, jangan. Contoh, letak nama pengerusi ke, timbalan pengerusi ke, ustaz-ustaz dia ke. Kalau meninggal, 1 juta akan dapat dalam akaun. Ada orang buat sistem macam tu sekarang. Tu sebab Baitul Diyak, ada 2 orang telah buat hibah. Seorang dia hibahkan 3 juta. Seorang lagi 500,000. Mana Baitul Diyak dah ada 3.5 juta. Syarat nak dapat 3.5 juta ni, mesti mati dulu orang ni. Bila mati tak tahulah. Bila mati, bukan kita yang mati dulu. Atau Baitul Diyak tu tutup dulu. Wallahualam. Cuma ada orang buat macam tu. Sama juga macam tuan-tuan. Kalau nak buat hibah takaful, boleh tak? Contohnya, 90% nak bagi pada isteri ataupun suami. 10% nak bagi pada tahfiz mana-mana. Mana waktu kalau meninggal dunia, memang 10% akan dapat tahfiz, 10% dapat pada ni. Yang ni untuk akhirat kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya macam itulah. Jadi makin banyak kita carum, makin besarlah yang akan dapat dekat situ. Dia kalau makin berusia, makin besar dia punya sumbangan. Itu biasa istilah biasalah tu.
Tak ada hak umur. Cuma makin ni makin besar. Sebab dia ikut resiko lah. Dia pun tahu untung rugi kot. Masuk awal, esok mati. Payah dia. Tak dapat. Cuma banyak berlaku kes kalau orang non-Muslim banyak berlaku macam ni lah. Dia ambil caruman, dia bunuh suami dia atau bunuh isteri, dapat duit tu. Ini kaedah yang tak betul lah. Cuma saya sebut ni salah satu yang boleh kita sebut pada masyarakat. Cuma jangan condemn faraid. Pesan gitu pada anak menantu. Serendah RM50 kita boleh buat dah caruman sekarang. RM50 dapat RM100,000 ke berapa ni, RM80,000 ke dapat pada isteri ataupun suami kita. Jarang untuk suami. Biasa suami banyak untuk isteri. Kenapa perempuan jarang buat untuk suami? Takut suami kahwin lain. Faham tak? Bukan sinilah di Taman Meru 2C. Jadi saya nak sebut apa tadi ialah tentang hibah. Hibah ni boleh. Hibah takaful. Hibah takaful yang kita beri kepada orang yang kita sayang. Jadi kita tengok soalan, ada satu soalan kat sini. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang duda, anak dua. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Seorang janda, anak dua. Anak laki seorang, anak perempuan seorang. Berkahwin dua-dua ni. Duda dengan janda ni kahwin. Kemudian suami meninggal dunia. Mohon dijelaskan mengenai faraidnya. Jadi suami mati, ada isteri. Ada anak kandung seorang, anak laki-laki, ada anak kandung perempuan seorang. Ada seorang anak tiri lelaki, ada seorang anak tiri perempuan. Yang akan dapat pusaka 3 orang ni je. Isteri 1/8. Kenapa 1/8? Sebab suami ada zuriat. Baki akan dapat pada anak ni. Anak tiri dapat tengok saja, tak dapat apa-apa. Jadi 8, 8. 1 darab 8, 8. 1, 8, 8. Baki 7. 7 dengan 2. Anak lelaki ni macam 2 orang, anak perempuan seorang. Jadi mana sini ada 3. 7 boleh bagi 3 tak? Tak boleh. Tak boleh bagi dengan tepat. Jadi 8 kena darab dengan 3 untuk tashih masalah. 8 darab 3, 24. 1 kena darab 3, 3. 7 darab 7 ni, doublekan terus. Kalau anak lelaki 2, 7, 7, 14. Anak perempuan 7. Dapat jawapan dia. 0, 0. Dapat jawapan dia 24, 8. Jadi isteri dia akan dapat 3/24. Anak lelaki tu akan dapat 14/24.